tuan-tuan sekalian, cubalah laksana sebagai je 5 tahun undang-undang Islam. Cuba. Di mana tuan-tuan sekalian, ana berkeyakinan penuh tuan-tuan sekalian, kita akan dapat menyelesaikan hampir keseluruhan masalah-masalah yang ada di dalam negara kita dan masalah-masalah manusia. Sebab tuan-tuan sekalian, cuba kita gunakan. Di mana tuan-tuan sekalian, mana mungkin lembu buat peraturan untuk lembu juga, kambing buat peraturan untuk kambing juga. Dia mesti yang memperaturkan kambing itu selain daripada kambing, baru boleh memperaturkan kambing tersebut. Betul? Mana boleh kereta membuat peraturan untuk kereta juga. Dia membuat peraturan kepada kereta itu mestilah yang bukan daripada kalangan kereta. Betul tuan sekalian? Kalau manusia, dia buat peraturan untuk manusia, mana mungkin dia mesti bukan daripada kalangan manusia. Nampak tuan sekalian? Ngangguk, bangkah tu juga. Itu masalah. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, malam ni kita masuk ke kitab sedikit, iaitu pada malam ni kita bukan nak Islam itu hanya sekadar pada diri kita, tapi kita nak Islam itu dalam masyarakat kita. Kita nakkan Islam itu pada negara kita dan pada pemimpin kita. Baru kita akan selamat tuan-tuan sekalian. Kalau hanya sekadar kita fikir tentang soal diri kita, kita tak fikirkan tentang soal masyarakat kita, kita tak fikir tentang soal pemimpin kita, tak fikir tentang soal negara kita, nescaya Islam kita tak akan selamat tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, baik, cuba kita tengok apa yang disebut oleh Fatahiyyakan, iaitu dia kata di dalam muka surat, kalau muka surat saya ni 66, langkah pertama daripada tanggungjawab ini dan merupakan langkah yang bersifat tabi'i dalam usaha ini, saya mestilah menjadikan rumah tangga saya sebagai sebuah rumah tangga yang Muslim. Nampak? Saya mesti jadikan rumah tangga saya adalah sebagai rumah tangga yang Muslim. Sebab ini tapak pembenihan kepada Islam itu. Islam itu bermula daripada rumah, tuan-tuan sekalian. Kita selalu letakkan anak-anak kita ke sekolah agama, tuan-tuan sekalian. Suruh ustaz mengislamkan anak kita. Bila dia balik rumah, tuan-tuan sekalian, Islam itu tak diterjemahkan ke dalam rumah kita. Di mana tuan-tuan sekalian tak akan jadi, tuan-tuan sekalian. Setengah mati ustaz-ustaz tarbiyah anak-anak, tuan-tuan sekalian, dekat sekolah-sekolah, tuan-tuan sekalian, di mana dia balik rumah 5 hari je cukup, tuan-tuan sekalian. Sekolah tarbiyah anak 25 hari. Balik rumah 5 hari, tuan sekalian, jahanam 25 hari tersebut, tuan-tuan sekalian. Dengan solat tahajudnya, dengan solat taubatnya, dengan segala-galanya, 5 hari dia duduk rumah, tuan sekalian, hancur, tuan-tuan sekalian. Punah 25 hari diberi latihan, tuan-tuan sekalian. Balik je rumah, apa dia, tuan sekalian, bila tanya semayang subuh. Dah, kenapa tak semayang subuh? Mak ayah tak semayang subuh, dia kata. Punah tiap-tiap hari kita gerak mereka, tuan-tuan sekalian, suruh semayang subuh. Ustaz-ustaz cengkam biji mata, tuan-tuan sekalian, nak gerak anak-anak semua suruh semayang subuh. Rupa mak bapak dekat rumah subuh pun tak semayang, tuan sekalian. Mana nak kita nak bina orang Islam rupa ni, tuan-tuan sekalian? Teruk. Ramai bapak datang jawapannya, dia kata, ustaz kalau boleh tu bagi cuti lah. Amboi. Di mana, tuan-tuan sekalian? Dia ngira nak lepas tengkuk dia je, tuan-tuan sekalian. Kemudian dengan sekolah agama ni tempat kereta rosak, tuan-tuan sekalian. Nyenih yang dah tak boleh nak pakai, tuan-tuan sekalian. Nyenih kaki merempit, curi, berogol segala bala. Mak bapak yang keluar daripada air bening dia, tuan-tuan sekalian, yang keluar daripada air mani dia sendiri, tuan-tuan sekalian, yang keluar daripada rahim dia sendiri pun tak boleh nak bela, tuan sekalian. Dia nak suruh kita bela, tuan sekalian.
Waktu dekat rumah, mak ayah dia tak tidur malam bela anak dia. Betul tu sekalian? Tak tidur malam, mak bapaknya fikir kerana anaknya duduk kat rumah. Lalu dia datang jumpa dengan ustaz-ustaz, mahat-mahat, sekolah-sekolah agama. Ustaz, dia kata, tolonglah bela anak saya ni ustaz. Saya dah tak boleh nak buat apa dah ustaz. Dia balik rumah, dia tidur menengkor-nengkor, tidur dekat rumah. Kita dekat sekolah ni pula yang tak tidur malam, naik darah tinggi, kecil manis, segala-gala tuan sekalian menjaga anak dia. Kita tuan sekalian penuh. Jadi tuan sekalian ini suasana. Sebab itu tuan sekalian, Islam ni bukan hanya sekadar Islam pada diri kita, Islam kepada tapak kepada Islam itu, iaitu Islam kepada ahli keluarga. Barulah tumbuh individu di dalam keluarga itu menjadi keluarga yang Islam. Barulah lahirnya iaitu perkembangan Islam. Kalau tidak tuan sekalian susah. Bila ahli keluarga tak Islam tuan-tuan sekalian, di mana tuan-tuan sekalian kita nak lahirkan anak-anak Islam, tak boleh. Jadi sebab itu Fatih akan sebut, dia kata, saya mesti jadikan rumah tangga saya sebagai sebuah rumah tangga yang Muslim. Saya mestilah menyampaikan risalah Islam itu kepada masyarakat kecil saya. Siapa dia dikatakan masyarakat kecil saya? Itulah rumah tangga kita. Kalau anak yang kita sendiri lahir, tuan-tuan sekalian, bukan orang lain yang lahirkan. Bukan ayah benih siapa-siapa, tuan-tuan sekalian. Ayah benih kita, ayah mani kita. Kalau kita sendiri pun kita tak boleh, tuan-tuan sekalian, bina anak kita, macam mana orang lain nak bina anak kita, tuan-tuan sekalian? Sebab itu dia sebut, dia kata apa dia? Saya mestilah menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat kecil saya, yang terdiri daripada siapa dia? Ahli-ahli keluarga saya, isteri-isteri saya, anak-anak saya, dan seterusnya kepada kaum kerabat saya yang dekat. Inilah cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di peringkat permulaan dakwah dia. Lepas itu kita tengok kaedah baginda Rasulullah SAW macam mana. Dia tak mulakan dakwah kepada luar, dia mulakan dakwah itu melalui orang yang paling hampir dengan dia. Siapa dia orang paling hampir dengan dia? Iaitulah isteri dia. Orang yang pertama sekali menganut Islam, tuan-tuan sekalian, bukan orang luar. Orang yang menganut agama Islam yang pertama, orang yang pertama beriman kepada baginda Rasulullah, siapa dia? Iaitulah isteri baginda Rasulullah SAW yang bernama Sayyidatina Khadijah. Jadi kalau kita nak Islam rumah tangga kita, Islamkan orang yang paling hampir dengan kita, orang yang akan melahirkan benih-benih kita, orang yang akan melahirkan zuriat kita. Siapa dia? Isteri kita. Jadi tuan-tuan sekalian, suatulah kita tuan-tuan sekalian susah kalau kita nak sembang, tuan-tuan sekalian, nak bercakap di mana ustaz bercakap di masjid, di surau, lalu isteri kita duduk rumah, dia tengok Samarinda lah, apa-apalah tuan-tuan sekalian. Lepas tu kita balik, kita nak sampaikan macam mana ustaz sampaikan di rumah. Tuan-tuan ingat senang ke? Apa isteri kita sebut sikit je, sudahlah bang, dia kata, nak berdakwah ngaku, dia kata. Susah tuan sekalian. Kadang-kadang apa nama ni, tentera yang misal bercabang berpeni pun tuan-tuan sekalian, apa nama tu? RSM punya garang tuan-tuan sekalian. Punya garang RSM. Siapa tak tahu RSM? Sebab anak pernah waktu kerja Jawatanagama dulu, di mana Jawatanagama masuk pertandingan kawat sempena 31 Ogos. Jangan main-main dengan ustaz tak pandai kawat. Dapat nombor 2, nombor 3, nombor 2, nombor 3. Yang ngajuan ni siapa? RSM dah. Namanya Cik Zamani. Tu di Pulmat tu, dekat Tambun tu. Suara dia Tuhan aja yang tahu. Punya darah, dia beri arahan.
bergegor jantung kita bila dengar suara dia. Oi, tuan-tuan sekalian, garang sungguh. Silap sikit dia suruh cium tiang. Cuba yang ustaz kena cium tiang, peluk tiang, cium tiang. Silap aja kawan tuan sekalian, dia suruh lari tuan sekalian, pusing pada. Ingat ustaz stamina tentera ke? Kita tengok berbalang-balang, berpino-pino, nak tumbang je. Tuan-tuan sekalian, jangan dibuat. Larang sungguh-sungguh. Berapa-berapanya bila balik rumah, kita pergi ziarah dekat rumah, tengking di bini saja. Lambat balik rumah. Tak ada apa, ada hal tadi. Dengan kita sikit punya garang, tuan-tuan sekalian, RSM. Dia ada tongkat, RSM tu ada tongkat. Jadi tuan-tuan sekalian punya garang. Tiba-tiba dengan bini, segar dia bini. Ya, misen letak ini turun itu misen tuan-tuan sekalian. Jangan main. Teman kau cakap betul. Teman lalu ni benda tu. Ini kan pula yang tadi RSM ni. Gila tuan-tuan sekalian. Melainkan yang ini tu bukan ni. Ini depan saya ni. Okey, jadi tuan-tuan sekalian selalulah. Kan senang kita nak beri nasihat kat bini kita. Tambah bini kita tahu benar siapa kita. Dia tahu sangat siapa kita. Jadi bukan senang. Jadi sebab itulah kalau kita nak senang menasihati isteri kita, bawa dia pergi ke surau. Suruh dia duduk dengar ustaz cakap. Bukan abangnya cakap, tu ustaz dia cakap. Kan senang kita. Ini kan senang nak terjemahkan balik semula apa yang ustaz cakap dekat surau ni, nak bawa balik ke rumah. Gertak dia bini dah lihat. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi sebab tu biar bini gertak ustaz tak apa. Jadi tuan-tuan sekalian, bulan depan bawa bini-bini semua. Kalau ada dua, bawa bini dua sini. Kalau benar-benar berani. Jadi tuan-tuan sekalian, anda rasa cukuplah sekadar itu dulu yang dapat anda sampaikan. InsyaAllah kita akan bertemu nanti di dalam siri-siri kuliah. Tolong tandakan ya. Dan di mana tuan-tuan sekalian, anda pun ish. Tuan-tuan sebenarnya ada kitab ke tak ada kitab ni? Ada. Jadi tuan-tuan kalau tak ada kitab, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pakat belilah kitab. Tuan-tuan pakat belilah kitab. Bukan mahir RM12 je, rokok tuan-tuan lagi mahir. Kalau sebulan 2 kotak dah berapa dah? Sekotak berapa ringgit? Sehari 2 kotak. Sehari 2 kotak. Ini sebelum sebulan RM12 je. Belilah tuan-tuan sekalian. Paling-paling tidak kalau anda tak datang ngajar pun dah ada satu kitab dekat rumah dah. Bukan rugi, tak luar pun. Membeli kitab kemain malas kita. Di mana beli yang bukan-bukan rajin kita. Itu yang kita nak datang. Dia Ustaz Makno tu kita dia kena. Yang tak datang lagi bagus dia kata. Tak payah tengok. Letera Ustaz Makno. Jadi dah rasa cukuplah sekadar itu dulu yang dapat anda sampaikan, dan mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan, kalau sekiranya ada kekeliruan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yusma' wa 'amalin la yurfa'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.